Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Okey, kita bertemu lagi pada minggu ini setelah bercuti selama seminggu. Okey, sebelum memulakan pelajaran, seperti biasa, sama-sama kita membaca doa. Okey, boleh tanda tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey. Untuk minggu ini kita masih lagi dalam pelajaran yang ketiga yang bertajuk peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad. Masih lagi dalam pelajaran yang ketiga, iaitu yang bertajuk peristiwa selepas kelahiran Nabi Muhammad. Okay, untuk minggu ini kita masuk pada tajuk kecil yang keempat dan yang kelima. Tajuk kecil yang keempat ialah kematian ibu dan datuk Nabi Muhammad. Okay, tajuk kecil yang kelima, gelaran Al-Amin. Objektif pelajaran pada minggu ini ialah supaya anak-anak dapat mengetahui tarikh kematian ibu dan datuk Nabi. Itu yang pertama. Objektif yang kedua, murid dapat mencontohi gelaran Al-Amin yang diberi kepada Nabi Muhammad. Okey, sebelum ni pada tajuk-tajuk kecil yang terdahulu, iaitu tajuk kecil yang pertama, penyusuan Nabi Muhammad. Bila lahir saja Nabi, Aminah menyusukan Nabi Muhammad selama 3 hari sahaja. Okey, jadi sementara nak tunggu ibu susuan Nabi datang daripada luar bandar, Nabi telah diserahkan kepada Suwaibatul Islamiyah. Okey, itu ibu susuan Nabi yang pertama. Okey, jadi bila Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi yang datang daripada perkampungan Bani Sa'ad, datang nak ambil Nabi, Nabi disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, iaitu ibu susuan Nabi yang kedua. Okey. Halimatus Sa'diyah ni dia datang ambil Nabi di kota Mekah ketika itu, walaupun dalam keadaan Nabi Muhammad tu anak yatim. Halimatus Sa'diyah telah memelihara Nabi Muhammad selama 5 tahun. Okey. Tajuk kecil yang ketiga dulu, Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya. Okey, setelah 5 tahun Nabi Muhammad tinggal di perkampungan Bani Sa'ad bersama Halimatus Sa'diyah, Nabi dikembalikan semula kepada ibunya Aminah. Okey, semasa Nabi dalam peliharaan Halimatus Sa'diyah, seperti yang Ustazah pernah ceritakan dulu, ada beberapa peristiwa penting yang berlaku. Yang paling penting sekali ketika itu berlaku pembedahan dada Nabi yang disebut Syaqqus Sad. Okey, masa tu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Lepas tu dada Nabi dibelah dan peristiwa tu digelar Syaqqus Sad. Ketika itu Nabi dalam peliharaan Halimatus Sa'diyah. Okey, setelah Nabi dikembalikan kepada ibunya Aminah, okey, kita akan sambung semula tajuk yang keempat, iaitu minggu ini, kematian ibu dan datuk Nabi. Dalam tajuk kecil pada minggu ini, iaitu kematian ibu dan datuk Nabi Muhammad. Okey, anak-anak boleh buka buku teks muka surat 34 sebagai rujukan. Okey, kita tengok nombor 1. Jalan cerita dia. Okey, ketika Nabi berumur 6 tahun, ibunya Aminah telah membawa Nabi menziarahi pusara bapanya. Siapa nama bapa Nabi? Okey, bapa Nabi adalah Abdullah. Pusara tu apa? Pusara tu adalah kubur. Seperti yang anak-anak murid tahu, Nabi Muhammad ni tak pernah berjumpa bapanya. Sebab
bapanya telah meninggal dunia ketika Nabi masih berada dalam kandungan Aminah lagi. Okey, sebab tu Nabi ni anak yatim ketika dilahirkan. Okey, maknanya dalam masa umur Nabi 6 tahun tu, ibu dia berhasrat untuk membawa Nabi Muhammad ni pergi ziarah kubur ayah dia. Kat mana kubur ayah dia? Kubur ayah dia di Yasrib, seperti yang kita pernah pelajari dahulu, ya. Abdullah meninggal dunia ketika dalam perjalanan pulang dari berniaga di Syam. Kalau anak-anak murid ingat, okey, dulu Abdullah ni seorang peniaga. Dia pergi berniaga daripada Mekah, dia pergi berniaga ke Syam. Okey, jadi dalam perjalanan pulang daripada Syam tu, Abdullah jatuh sakit dan meninggal dunia di satu tempat yang bernama Yasrib. Jadi pusara bapa dia adalah dekat Yasrib. Okey. Yang kedua, Aminah dan Nabi Muhammad ni pun pergi ke Yasrib bersama dengan Ummu Aiman. Okey, Ummu Aiman ni siapa? Ummu Aiman ni adalah pengasuh Nabi. Okey, yang ketiga, Nabi dan ibunya berada di Yasrib selama sebulan. Jadi Aminah ni bawa Nabi dan juga pengasuhnya yang bernama Ummu Aiman tu pergi ziarah kubur pusara ayah Nabi, Abdullah, dan berada di sana selama sebulan. Semasa dalam perjalanan pulang ke Mekah, okay, nak balik dah duduk dekat Yasrib selama sebulan. Dalam perjalanan pulang semula ke Mekah, ibu Nabi pun jatuh sakit. Okey, dalam perjalanan nak balik ke Mekah daripada Yasrib tu, Aminah pula yang jatuh sakit dan meninggal dunia di tempat yang bernama Abwa. Tempat tu bernama Abwa. Jadi Aminah pun dikebumikan di Abwa. Okey, jadi tinggallah Ummu Aiman. Ummu Aiman pun menyerah balik ke Mekah bersama Nabi dan menyerahkan Nabi Muhammad kepada datuknya Abdul Muttalib. Jadi ibu Nabi Aminah ni meninggal dunia ketika umur Nabi 6 tahun. Ya. Okey, bila Abdul Muttalib memelihara Nabi, bila umur Nabi 8 tahun 2 bulan, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Abdul Muttalib ni siapa? Abdul Muttalib ni datuk Nabi Muhammad. Okay, jadi ibu Nabi meninggal dunia masa umur Nabi 6 tahun. Datuk Nabi pula meninggal dunia ketika umur Nabi 8 tahun 2 bulan. Selepas daripada tu, bila datuk dia pun dah meninggal, selepas daripada tu Nabi Muhammad pula dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib. Tajuk kecil seterusnya adalah gelaran Al-Amin. Okey, anak-anak boleh rujuk pada muka surat, buku teks ya, muka surat 38 dan 39. Okey, gelaran Al-Amin ni telah diberikan kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad ni mendapat gelaran Al-Amin? Kita tengok ya, apa maksud Al-Amin tu? Okey, Al-Amin tu artinya orang yang boleh dipercayai. Okey, apa antara sifat-sifat orang yang boleh dipercayai tu? Okey, Nabi Muhammad ni tak pernah berbohong dan bersifat jujur. Jujur ni ialah amanah. Ya, Nabi tak pernah berbohong dan sentiasa jujur dalam tutur kata dan percakapan Nabi. Okey, yang kedua tu tidak berdusta. Tidak berdusta ni samalah maknanya dengan tidak berbohong ya. Okey, yang ketiga, Nabi bersifat lemah lembut. Okey, dalam pergaulan dan percakapan Nabi sentiasa bersifat lemah lembut. Okey, penyabar. Nabi ni adalah seorang yang penyabar walau apa pun dugaan ujian yang Nabi terima, Nabi sentiasa berfikiran positif. Okey, seterusnya menolong orang. Okey, sifat menolong orang ni pada Nabi Muhammad, dia tolong orang tu tanpa memerlukan ataupun mengharapkan balasan. Maknanya Nabi bantu orang, Nabi tolong orang dengan tanpa niat untuk mendapatkan apa-apa balasan daripada
orang. Okey, seterusnya sopan santun. Sopan santun ni ialah Nabi menghormati orang lain dan sentiasa berakhlak mulia. Okey, untuk pelajaran kita pada kali ini itu saja. Jadi kesimpulan daripada pelajaran kita pada minggu ini ialah, okey, yang pertama tadi, okey, ibu Nabi Aminah meninggal ketika umur Nabi 6 tahun. Yang kedua, Nabi dipelihara, datuk Nabi pula meninggal dunia ketika umur Nabi 8 tahun 2 bulan. Setelah ibu, lepas tu datuk Nabi Abdul Muttalib meninggal dunia, Nabi seterusnya dipelihara oleh bapa saudaranya yang bernama Abu Talib. Nabi Muhammad ni diberi gelaran Al-Amin, maksudnya orang yang boleh dipercayai. Okey, murid-murid hendaklah mencontohi sifat-sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad. Okey, untuk tugasan pada minggu ini, murid-murid dikehendaki senaraikan 5 sifat-sifat yang terpuji yang ada pada diri Nabi Muhammad dalam buku tulis dan hantar dalam grup Telegram Sirah bila selesai membuat tugasan. Okey, Ustazah ulang lagi sekali ya. Tugasan pada minggu ini, Ustazah nak anak-anak senaraikan 5 sifat-sifat yang terpuji yang ada pada diri Nabi Muhammad. Okey, sekian saja pelajaran kita pada minggu ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.